Sebelum kita mulakan, sila tekan butang like dan komen video ini, tekan juga butang subscribe untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga berikan komen anda untuk penambahkan pada video-video yang akan datang daripada channel ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Selamat pagi, kita teruskan berita pada hari ini. Satu artikel yang sangat menarik dipetik daripada The Third Force bertajuk PKR dan UMNO tidak boleh diselamatkan lagi. Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak mungkin akan bekerjasama dengan tim A atau Anwar kerana bukan hanya Mahathir sudah nampak rupa sebenar tim A. Perjuangan beliau sentiasa berkisar di sekitar agama, bangsa dan negara. Bagi Mahathir, DAP masih boleh dikawal walaupun bersikap oportunis. Tetapi Anwar dan tim A merupakan musuh besar kerana sanggup menggadaikan maruah bangsa walaupun bergelar Melayu Islam. Ditulis oleh Reggie J.C. Ritaudin. Kemaruk kuasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kepimpinan UMNO telah menyebabkan pelbagai pertemuan pintu belakang diadakan kebelakangan ini melibatkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Najib Tun Razak. Biarpun bersekongkol dengan PAS dan PPBM untuk kembali ke tampuk kepimpinan negara, beberapa pemimpin UMNO memberi persepsi kononnya parti itulah yang membolehkan Pakatan Harapan tumbang dan Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Itu tidak benar. Bukan hanya langkah Sheraton tidak mampu berjaya, seandainya Datuk Seri Azmin Ali tidak membawa keluar 9 ahli parlimen dari PKR, beberapa pemimpin UMNO dari tim A dan tim B turut berurusan dengan Azmin dan memujuknya untuk meninggalkan PKR. PAS pula bersetuju untuk berganding bahu dengan Azmin kerana tahu pengunduran Azmin mampu untuk melumpuhkan Anwar yang tidak disukai oleh Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Justru itu, kingmaker dalam langkah Sheraton tak lain dan tak bukan adalah Azmin Ali yang menjadi orang tengah dalam perundingan antara pemimpin-pemimpin UMNO, PAS dan PPBM. Azmin turut merupakan penasihat utama Muhyiddin dan meyakinkan UMNO untuk menerima Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menyuarakan ketersediaannya untuk menjawat jawatan tersebut. Jadi tidak benarlah persepsi yang ditimbulkan oleh UMNO. Kononnya parti itu membolehkan Pakatan Harapan tumbang dan Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Hakikatnya pemimpin-pemimpin UMNO terdesak untuk kembali berkuasa dan membuat pelbagai percaturan rahsia sebelum langkah Sheraton, termasuk di Rumah Najib bagi membincangkan idea-idea Azmin Ali, termasuklah isu pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia. UMNO tidak mempunyai pilihan selain bersetuju dengan idea Azmin. Sekiranya UMNO meminta agar Zahid dijadikan Perdana Menteri, sudah pasti langkah Sheraton tidak akan berjaya kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak akan menerima cadangan itu. Ini bermakna UMNO amat memerlukan Azmin dan Muhyiddin Yassin untuk kembali berkuasa dan tahu sejak dari awal lagi bahawa Azmin Ali adalah merupakan orang kanan Muhyiddin Yassin dan pasti akan diberikan jawatan kanan di dalam kerajaannya. Walau bagaimanapun, selepas langkah Sheraton, UMNO tiba-tiba berpura-pura terkejut apabila Azmin Ali diberikan jawatan paling kanan dan menggunakan isu itu sebagai alasan untuk tidak melibatkan diri dalam Perikatan Nasional. UMNO dikatakan sudah merancang dari awal lagi untuk melumpuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan bantuan Anwar. Anwar pula dikatakan berusaha untuk meyakinkan seluruh PKR, DAP dan Amanah untuk membentuk gabungan bersama Barisan Nasional. Itulah sebabnya UMNO tidak ingin terlibat secara langsung di dalam Kerajaan Perikatan Nasional atau untuk mendaftarkan muafakat nasional. Menurut perkabaran, Zahid dan Najib ingin penglibatan UMNO dalam kerajaan ialah sekadar kerjasama antara ahli-ahli parlimen supaya mudah bagi tim A untuk meruntuhkan Perikatan Nasional bila tiba masanya. Bermula di penghujung tahun 2020, beberapa pemimpin tim A mula berurusan dengan kedua-dua, iaitu Anwar dan DAP untuk membincangkan satu kerjasama Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional. Sambil itu, tim A bertungkus lumus pula untuk cuba mendapatkan sokongan dari tim B dalam bentuk surat akuan bersumpah supaya Anwar boleh menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Tim A berharap untuk menubuhkan kerajaan bersama Anwar dan Pakatan Harapan dalam masa terdekat tanpa perlu untuk melalui pilihan raya umum ke-15.
kerana tahu masyarakat Melayu Islam akan menolak UMNO di peti undi sekiranya Barisan Nasional bekerjasama dengan DAP. Jika Tan Sri Muhyiddin Yassin tumbang dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pula mengambil alih, Zahid dan Najib boleh menggunakan tempoh 2 tahun sebelum Parlimen dibubarkan untuk menang kes-kes mahkamah sebelum mencetuskan pilihan raya umum ke-15 dengan menerajang Anwar dan DAP. Saya difahamkan tim A beranggapan strategi ini akan meyakinkan masyarakat Melayu Islam bahawa UMNO sudah insaf dan menjarakkan diri daripada Anwar dan DAP sebelum pilihan raya umum ke-15 demi agama, bangsa dan negara. Walau bagaimanapun, tim A gagal untuk mendapatkan sokongan tim B bagi pencalonan Anwar kerana tim B ingin mengelakkan berlakunya kerjasama di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Ya, segala perjuangan tim A hanya berkisar di sekitar kes-kes mahkamah Zahid dan Najib dan tidak ada kaitan langsung dengan Islam atau perjuangan penyatuan ummah. Tim A cuba untuk memperdaya semua, termasuk Muhyiddin, Azmin dan Anwar bagi mencapai matlamat peribadi Najib dan Zahid Hamidi. Anwar harus sedar bahawa kepimpinan UMNO kini oportunis dan sanggup untuk melakukan apa saja demi untuk menyelamatkan tengkuk Najib dan Zahid agar mereka boleh kembali ke tampuk kepimpinan negara kerajaan. Tetapi Anwar tidak mungkin akan menyedari perkara ini kerana beliau sendiri merupakan oportunis dan sanggup melakukan apa saja asalkan diberi peluang untuk menjawat jawatan Perdana Menteri. Saya percaya inilah yang dimaksudkan oleh Sultan Perak, iaitu Sultan Nazrin Shah, apabila Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah bertitah umat Islam perlu menolak perlakuan golongan yang berimej mungkar dan munafik dengan segala daya dan kekuatan kerana ia boleh mencemarkan nama baik ummah serta kesucian Islam. Ini juga sebabnya Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak mungkin akan bekerjasama dengan tim A atau Anwar kerana bukan hanya Mahathir sudah nampak rupa sebenar tim A. Perjuangan beliau sentiasa berkisar di sekitar agama, bangsa dan negara. Bagi Mahathir, DAP masih lagi boleh dikawal walaupun bersikap oportunis. Tetapi Anwar dan tim A merupakan musuh besar kerana sanggup menggadaikan maruah bangsa walaupun bergelar Melayu Islam. Nota daripada penulis. Saya membuat pengumuman-pengumuman penting dari masa ke semasa eksklusif menerusi saluran Telegram berikut. Tulisan ini adalah ditulis daripada The Third Force dan ditulis oleh Reji JC Ritaudin. Sekian untuk mendapatkan berita artikel yang penuh, sila layari The Third Force. Penafian ini adalah pendapat daripada penulis dan tidak semestinya adalah pendapat daripada channel ini. Sekian, kita berjumpa lagi. Bye-bye.